Okey Hanif. Nampak tak? Okey, bola di kaki Fazli. Fazli menghantar kepada Hanif. Hanif di bahagian kiri bagaimana? Okey, inilah dia e-sport ataupun e-sukan sebenarnya yang telah pun tular dekat Malaysia sebenarnya. Dan tahukah anda bahawa kita main-main sekarang ini bukannya main kosong-kosong sebenarnya, tetapi dengan permainan video ini ianya juga boleh menjana pendapatan. Dan sedikit sejarah tentang e-sukan ini dimulakan pada tahun 1972 di Stanford University, waktu ketika dahulu 10,000 pemain sebenarnya bermain permainan yang dinamakan sebagai Space War. Tapi kita tak nak cerita berkenaan dengan luar negara, tetapi saya nak ucapkan tahniah kepada pasukan Malaysia di mana FIFA Pro Clubs adalah permainan video FIFA membabitkan 11 individu yang mana mereka ini mengawal permainan video ini dengan cara posisi masing-masing lah. Kiranya 11 pemain bermain permainan video ini di mana mereka ini telah pun muncul juara skuad FIFA Pro Clubs negara cipta kejutan muncul juara VPG Piala Asia dan melayakkan mereka untuk ke pentas Piala Dunia 2021. Baik, dengan itu saya nak kenalkan kepada kalian, kita bersama dengan inilah dia antara wira-wira negara. Okey, di sebelah sini saya nak kenalkan Muhammad Syahidan Zulkifli di ujung sana. Kita juga bersama dengan Muhammad Muzaffar Zuhair Mustafa. Okey, dan kita bersama dengan Muhammad Zakwan Saidan dan pengurus pasukan, kapten lah ni, Amirul Ashraf Hassan Nordin. Assalamualaikum. Jangan tengok saya main tadi, memang tak reti langsung lah, memang tak pandai. Okey. Sebagai permulaannya, ini merupakan salah satu daripada mungkin perkara yang mana mungkin tidak minat tentang e-sukan ni. Mereka rasa macam permainan video ini dimainkan cuma 2 orang sahaja menggunakan konsol, ya, 2 pemain saja. Tetapi kalau kita lihat ini adalah satu permainan baru, 11 pemain sebenarnya bermain dalam permainan video ini. Bagaimana kalian boleh mewujudkan kumpulan ini sebenarnya? Okay. Kami sebenarnya saling tak kenal sebelum ni, tapi saya dipilih sebagai pengurus pasukan Malaysia dan saya membuat scouting. Jadi saya cuba dapatkan bakat-bakat baru daripada klub-klub yang ada di Malaysia ini. Saya panggil dia orang, shortlist dia orang dalam satu kumpulan yang ramai, mungkin sekitar dalam 75 orang, dan kita orang ajak setiap player untuk trial. Tapi 75 orang yang di shortlist tu sebenarnya mereka yang mempunyai potensi untuk jadi player Malaysia. Dan daripada 75 orang tu kita shortlist lagi menjadi 25 orang yang dipilih menjadi player Malaysia. Dan dari situ kami menyertai kejohanan Southeast Asia dan Asia Cup. Dan muncul sebagai juara. Ya, betul. Jadi antara pemain-pemain yang ada dekat Malaysia inilah dia yang terbaik, ya. Jadi 25 lah sebenarnya dalam satu pasukan 25, termasuk dengan reserve lah, ya. Ya, betul. Sebagai saya nak tahu juga antara posisi-posisi yang dimainkan oleh kalian berempat di sini. Di sana? Saya bermain sebagai defender, sebagai centre back. Centre back. Saya striker. Wow, striker. Saya midfielder. Dan saya juga memain position left back. Baik, kalau ikutkan dalam realitinya, memang kalian bermain bola sepak dalam posisi yang sama ke? Tidak. Tidak. Okey, ada yang mengatakan bahawa permainan video ini sebenarnya ya dulunya orang kata melalaikan, kan, asyik main game je. Kalian berempat bagaimana untuk menidakkan tentang perkara ini? Siapa salah seorang daripada memang tepat sekali. Kalau kita lihat sedekad yang lalu, orang pandang siapa yang main game ni sebagai orang yang rugi, kerana mereka merasakan bermain game ni tidak boleh mendatangkan keuntungan. Tapi pada kami ia berbeza, kerana sekarang kita dapat lihat e-sport semakin dikenali di negara kita, Malaysia, dan kita dapat menjana keuntungan. Contoh macam pemain, kita menyertai pertandingan dan membawa pulang wang hadiah, dan mungkin menyertai pasukan profesional dan menerima gaji seperti pemain bola yang sebenar. Ya, insyaAllah suatu hari nantilah, kan. Mana kita tahu, kan. Tapi itulah dia, walaupun kita lihat negara kita Malaysia ini, kita impikan untuk pasukan bola sepak kita ini untuk pergi ke Piala Dunia, kan. Tapi mungkin itu merupakan angan-angan, tetapi realitinya telah ada di sini. Mereka telah pun menunjukkan hasil apabila mereka berjaya ke pentas Piala Dunia 2021. Jadi bagaimana permainan itu nanti? Ketika Piala Dunia itu kita akan bermain dengan beberapa pasukan di sana. Di Piala Dunia nanti mungkin ada dalam 32 pasukan daripada seluruh dunia akan menyertai Piala Dunia pada Januari 2021 nanti. Malaysia sudah tidak perlu melalui qualifier seperti pasukan lain kerana berjaya menjuarai Piala Asia. Jadi kita orang dah dapat slot automatik untuk ke Piala Dunia sebelum tim lain menyertainya lagi. Tahniah, ya, mengalahkan UAE 2-0 tu. Syahidan pula, Syahidan.
kita tahu kalau nak main game ni kan, nak main FIFA ni sebenarnya perlu ada skill. Betul. Kan? Jadi bagaimana Syahidan nak belajar skill ni? Adakah dengan cara bermain banyak kali, beberapa jam mendapat skill tersebut ataupun belajar dekat YouTube ke atau bagaimana? Tidak juga. Seperti mana yang Mustafa kata tadi, kita orang main sekumpulan. Contoh saya pergi ke Shah Alam untuk bermain dengan kawan-kawan. So kami training di situ lah. So macam mana nak buat skill ni. Tapi sebenarnya kalau main pro club ni lebih kepada main simple lah. Sebagai centre back kita main simple je, tak ada skill-skill banyak pun. Okey, dengan ceritanya Zakwan merupakan striker yang menjadikan gol kemenangan untuk pasukan Malaysia. Jadi mungkin berceritakan perasaan waktu ketika itu, sebab awak ni kayaknya macam mewakili Malaysia tau. Macam mana perasaan waktu ketika itu? Kira nervous juga sebab ni first time call up saya untuk national team. And so far alhamdulillah dapat adapt dengan gameplay teammate. And saya punya partner pun Imran Din banyak juga membantu saya dengan assist yang brilliant lah orang boleh katakan. And alhamdulillah rezeki dapat champion Asian Cup. Wow, alhamdulillah. Jadi macam mana? Okey, contohlah kalau misalnya kata pemain yang betul-betul di dalam dunia realiti, pemain tersebut dibayar gaji lah kan. Kalau misalnya kata Zakwan sendiri menjadikan gol, boleh kita kategorikan sebagai pemenang kasut emas lah, menjadikan banyak gol. Jadi pemahaman Zakwan sendiri dalam sukan e-sukan ni bagaimana? Pengiktirafan untuk Zakwan sendiri bagaimana? Saya sebenarnya kalau main untuk e-sport ni saya macam tak kisah sangat untuk pengiktirafan sebab saya bermain memang untuk negara and saya tak mengharapkan apa-apa let's say apa macam anugerah ataupun apa-apa yang ni lah sebab saya memang ikhlas main untuk Malaysia. Ya, itulah dia. Jadi bagaimana nak memupuk kata orang tu semangat untuk kita ni menjadi salah seorang daripada pemain e-sukan ni sendiri? Sebenarnya e-sukan ni mempunyai masa depan. Pada saya e-sukan ni saya start mula main FIFA bermula tahun 2013 dan tahun ke tahun saya tengok perkembangan e-sukan ni, FIFA ni makin bagus. Sekarang ada banyak tournament yang memberi prize pool sehingga 20-30 ribu kepada pemenang. Maksudnya kalau kita dapat champion, kita dapat mungkin dalam 10 ribu, 15 ribu dan benda tu berlaku dengan sangat kerap event-event besar yang menganjurkan tournament FIFA ni. Jadi saya nampak tahun ke tahun akan lebih banyak tournament yang lagi besar akan dipertandingkan di Malaysia dan seluruh dunia. Betul. Kita harapkan juga akan ada lapisan masyarakat Malaysia sebenarnya yang boleh menjadi pelapis lah untuk sukan e-sukan ni. Mungkin kalian berempat merupakan pelopor dalam bidang e-sukan ni. Mungkin suatu hari nanti kita boleh menjadi salah seorang daripada mereka. Jadi saya mewakili semua yang ada kat sini mengucapkan tahniah. Awak mewakili Malaysia ya. Saya ucapkan all the best nanti dalam pertandingan Piala Dunia 2021 dan saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Syahidan Zulkifli, Muhammad Muzaffar Zuhair Mustafa, Muhammad Zakwan Saidan dan Amirul Ashraf Hassan Nordin dan insya-Allah nanti bolehlah jadi seperti Boras Legend dan juga Huge Gorilla. Betul? Betul. Nampak tak? Okey. Baik, terima kasih kalian berempat. All the best nanti.